Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majada. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامعين أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita akan mulakan pada muka surat 157, iaitu tentang pertanyaan Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Nabi tentang hari kiamat. Akhbirni anis sa'ah. Beriman kepada hari kiamat telah kita bincangkan di dalam dalam pertanyaan dalam rukun iman, dan ini tambahan lagi daripada pertanyaan Jibril, bilakah akan berlakunya kiamat. Jadi alhamdulillah kita dah sampai hari ke-10 di dalam bulan Ramadan, hari terakhir. Allahu Akbar. Hari terakhir kita berada di 10 hari rahmat. Hari terakhir kita berada di 10 hari rahmat. Khair, kita muka surat 157 dahulu. Harta Nabi itu dia akan datang selepas itulah, dalam 160. Khair, setelah 3 pertanyaan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Setelah 3 pertanyaan, Sayyidina Jibril tanya Nabi tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Maka Jibril AS pun memulakan pertanyaan berkenaan hari kiamah. Bilakah kiamah akan berlaku? Maksudnya pertanyaan ni ialah akhbirni anis sa'ah. Dalam bracket itu waktu qiyamis sa'ah, iaitu bilakah akan berlakunya, bilakah akan waktu qiyam, bilakah akan berlakunya hari kiamat. Sa'ah, kiamah dipanggil sa'ah. As-sa'ah ni hari kiamat. Kenapa kiamat itu dipanggil as-sa'ah? Sa'ah ni maksud dia ialah, maksudnya dalam bahasa Arab ni dia banyak makna. Salah satu maknanya ialah sa'ah ni tiba-tiba. Makna dia apa dia? Maknanya ialah tiba-tiba. Hal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Mereka yang menentang Nabi SAW tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan sa'ah, yakni kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut, secara tiba-tiba, dalam keadaan mereka lalai dan leka dengan perkara-perkara keduniaan. Az-Zukhruf ayat 66. Walaupun begitu ada tanda-tandanya. Tapi walaupun kiamat itu datang tiba-tiba, telah kita ceritakan sedikit sebanyak tentang beriman pada hari kiamat. Beriman pada hari kiamat iaitu datang tiba-tiba, tapi dia ada tanda-tanda kiamat.
Walaupun begitu, seperti turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, terbitnya matahari daripada sebelah barat, keluarnya Ya'jud wa Ma'jud, dan peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum ni telah kita cerita secara ringkas apakah 10 peristiwa-peristiwa yang akan berlaku, dan selepas tu ulama kira lah ada berapa lagi masa akan berlakunya hari kiamat. Lebih kurang ialah lebih kurang 100 tahun. Tapi pada masa tu, sebelum datangnya sangkakala kiamat, orang-orang beriman telah tiada, telah kita jelaskan sebelum ni. Allah an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bi isba'ihi hakadha bil wusta wallati tali abham bu'istu was-sa'ah kahataini, rawahu Bukhari. Iaitu Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahawa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari tengah dan telunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam sambil bersabda, aku diutuskan sedangkan kiamat itu begitu hampir seumpama dua jari. Itu tengah dengan jari tengah dengan jari telunjuk. Macam tu tiba-tiba. Tanda awal kiamat ialah pengutusan Nabi itu sendiri. Nabi dihantar tu pun sebenarnya tanda kiamat. Sebab Nabi-Nabi lain pun datang, Anbiya alaihimussalatu wa taslimat, yang lain datang memberitahu tentang hari kiamat. Nabi-Nabi lain pun beritahu juga tentang hari kiamat, kehidupan kematian, hari kiamat akan tiba. Dan kedatangan Nabi itu memang tanda awal lah. Maksudnya dah Nabi yang terakhir. Tak ada lagi Nabi selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka pada masa itu kedatangan Nabi itu sendiri sebenarnya merupakan tanda kiamat. Sewaktu Nabi diutuskan, Nabi telah menggambarkan kiamat itu sudah terlalu dekat. Macam tu, dekat tu dah, macam tu dah sekali. Kiamat, okey. Kiamat juga dipanggil, tadi kiamat dipanggil tiba-tiba. Maknanya datang tiba-tiba. Kiamat juga dipanggil as-sa'ah. Sa'ah ni juga dia memberi satu maksud terlalu lama. Tadi tiba-tiba. Sa'ah juga memberi makna. Dia sebenarnya ini dipanggil makna mushtarak lah dalam bahasa Arab. Dia makna mushtarak. Makna mushtarak ni ialah satu perkataan yang mempunyai banyak makna. Dan makna-maknanya ialah seperti makna-makna. Dan makna itu kembali kepada makna asal. Dipanggil makna hakikat. Dan makna hakikat dia ada dua dalam satu perkara. Dia ada satu makna hakikat, dia ada satu makna majaz. Makna majaz tu makna yang kedua yang telah masyhur di kalangan masyarakat, sedangkan dia bukan makna asal. Misal contoh dia, kita dah bagi contoh dulu, hati kan, qalbun. Qalbun tu makna dia jantung. Tapi makna yang dikenali dalam masyarakat ialah qalbun itu ialah kabidun, hati. Maksudnya hati. Hati itu ialah kabidun. Begitu. Dia panggil makna mushtarak. Satu perkataan macam ainun. Ainun ni satu perkataan mushtarak yang mempunyai 200 makna. Ainun mata air, ainun jiwa, ainun emas, ainun lutut. Ada 5 makna lah. Dan makna-makna tadi akan diletakkan kepada sentence-sentence ayat yang datang terjemahan kepada makna tersebut. Khair, salah satu makna kiamat ialah terlalu lama. Sa'ah ni makna kiamat, iaitu as-sa'ah, dipanggil terlalu lama. Sebab apa? Kadang-kadang kalimah itu memberi makna tafaul. Ia memberi makna sebaliknya. Kadang-kadang dia memberi makna sebaliknya. Dipanggil mafhum mukhalif dalam bahasa Arabnya. Mafhum mukhalif, iaitu makna sebalik. Sebut sesuatu perkara tapi makna dia di sebalik perkara yang diceritakan tadi. Jadi contohnya perkataan muhlakah, tempat kebinasaan dan kehancuran kepada seseorang, tapi dinamakan tempat kebinasaan tu ialah tempat mafazah, tempat memberi kejayaan. Ada tempat memberi kejayaan lah bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang engkar, tempat itu ialah tempat kebinasaan. Satu hari kiamat bersamaan dengan, lama tak lama, dia 50,000 tahun. Waktu yang lama dipanggil sa'ah, masa yang panjang.
Masa yang apa? Masa yang panjang. Cuma pertanyaan, bila ditanya mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi, manis sa'ah? Manis sa'ah? Bila Sayyidina Jibril AS tanya, bila waktu qiyamis sa'ah? Bila nak berlakunya kiamat? Bila nak berdirinya kiamat? Jadi Nabi jawab ajib kan? Nabi jawab lain. Nabi jawab mal mas'ul. Tengok pada 158 tu, Nabi jawab mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Sepatutnya jawapan dia ma ana a'lama minka. Aku ni tidaklah ana aku a'lamu minka. Ma ana a'lamu minka. Tidaklah aku lebih tahu daripada kamu. Sepatutnya itulah jawapannya. Tapi Nabi jawab mal mas'ul, orang yang ditanya. Bukan ana, Nabi kata al mas'ul, orang yang ditanya. Di sini, sebab kadang-kadang dalam bahasa Arab ni dia satu kaedah. Al mas'ul, di depan al mas'ul tu alif lam. Alif lam tu kadang-kadang memanglah di alif lam tu dia memberi makna. Alif lam tu ada 4, tapi kadang-kadang makna alif lam tadi dia dua pula makna, iaitu makna ism fa'il, makna ism maf'ul. Alif lam tu alif lam mausulah kita panggil di situ. Di depan al-mas'ul tu alif lam mausulah. Alif lam mausul yang memberi makna allazi su'ila. Allazi tu sirat ism mausul, dan selepas ism mausul dia akan ada jumlah. Itu dalam kaedah nahwu bahasa Arab lah. Selepas ism mausul, maka silah dia panggil ism mausul, dia punya partner dia silah. Jadi ism mausul silah dia, dan silah yang datang selepas ism mausul, maka ia dipanggil dia mestilah jumlah. Dia adalah satu sentence, satu ayat, satu jumlah. Jadi al-mas'ul tu allazi su'ila. Manil ladzi su'ila. Manil ladzi su'ila. Ma allazi su'ila. Begitu maksud dia. Manil ladzi su'ila. Alif lam ism mausul yang memberi makna manil ladzi su'ila. Di sini Nabi tak jawab ma ana a'lamu minka, tapi Nabi jawab siapa maksudnya al-mas'ul. Tidaklah yang ditanya itu tentang hari kiamat lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi di sini nak bagi tahu, Jibril, engkau pun tak tahu, aku pun tak tahu. Nabi nak bagi tahu allazi su'ila, siapa saja yang ditanya. Yang bertanya pun tak tahu, yang ditanya pun tak tahu exactly bila nak berlakunya kiamat. Sebab itu Nabi jawab mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Bi'a'lama minas sa'il. Begitu. Ma'ana a'lama minka. Begitu. Jadi tidak mengetahui sama ada yang ditanya. Yang maksudnya di sini ialah si penanya atau yang ditanya. Yang ditanya. Termasuklah Jibril tidak mengetahui keadaan sama seperti yang ditanya. Ini maknanya jawapan Nabi terhadap pertanyaan mengenai waktu kedatangan kiamat. Maksudnya gini mudah je lah. Nabi kata engkau pun tak tahu, aku pun tak tahu. Tapi Nabi jawab tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya, sa'il. Sebenarnya sa'il pun tak tahu, tapi semua yang Jibril tanya tadi Jibril tahu. 3 sebelum ni Nabi jawab sadaqta. Ni bila ditanya macam tu, maka Nabi SAW memberi jawapan tersebut. Ada satu golongan yang mendakwa Nabi hadir dan nadir. Nabi ni hadir dan Nabi nadir. Ada satu golongan. Jadi ni golongan ini dipanggil golongan Berlui. Kalau kita di India, di Pakistan, dan fahaman ni fahaman Berlui. Mereka mengatakan bahawa Nabi itu hadir dan nadir. Maksudnya Nabi tahu ilmu-ilmu gaib. Dia mendakwa Nabi tahu ilmu gaib. Dan mereka golongan ini ialah golongan ini
Allahu Akbar. Golongan ini mendakwa tadilah Nabi itu hadir dan nadir. Nabi tahu ilmu gaib, Nabi sama dengan Tuhan. Ini golongan ini di segi akidah dia terpesong. Dia tidak, kita tak kafirkan dia, cuma dia terpesong. Ulama pesong, maknanya dia terpesong daripada jalan yang betul. Khair. Jadi ada golongan yang mendakwakan, iaitu Nabi mengetahui segala sehinggakan ilmu gaib seperti Allah. Hadis ini menunjukkan Nabi sendiri mengatakan bahawa baginda sendiri tidak mengetahui bilanya datang hari kiamat, apatah lagi untuk mengetahui ilmu gaib yang lain. Pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah ialah ilmu Nabi itu lebih daripada semua makhluk yang ada, dan ilmu yang ada pada Allah itu ilmu zati, dan ilmu baginda ilmu atai, ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berakhirnya ilmu kemanusiaan, bila berakhirnya ilmu keduniawian, kemanusiaan, ilmu sains lah kita kata, bila berakhirnya ilmu sains, maka baru bermulanya ilmu nabi-nabi. Bila berakhirnya ilmu nabi-nabi, maka bermulalah Rasulullah. Maksudnya ilmu Rasulullah ni, Masya Allah, di kalangan dan bila berakhirnya ilmu Nabi SAW, maka berakhirlah maknanya berakhirlah ilmu Nabi, baru bermulanya ilmu Allah. Pengetahuan Allah tu terlalu luas. Bila berakhirnya ilmu insan, di situ bermulanya ilmu para nabi. Penghujung ilmu nabi, bermulanya ilmu Rasulullah SAW. Tempat di mana tiada satu jisim pun yang boleh sampai kepadanya, hinggakan Jibril juga. Maksudnya tempat yang mana tak ada siapa boleh sampai, iaitu di Sidratul Muntaha. Apabila di malam Mi'raj, Sayyidina Jibril AS telah membawa baginda SAW untuk di-mi'rajkan. Isra' ialah perjalanan daripada Mekah ke Baitul Muqaddis. Mi'raj ialah perjalanan daripada Baitul Muqaddis ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Nak sampai Sidratul Muntaha tu, Jibril berhenti. Jibril tak boleh naik dah. Dalam riwayat ada dua riwayat. Ada mengatakan Sayyidina Jibril alaihissalam, di antara Allah dengan Sayyidina Jibril ada 70 hijab. 70 hijab. Ada riwayat mengatakan, dalam Mishkat ni dua-dua riwayat ada. Dalam Mishkat dalam mengatakan di antara Sayyidina Jibril alaihissalam dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada 70,000 hijab. Jika Sayyidina Jibril melepasi hijab yang tidak dibenarkan tadi, hijab yang tidak dibenarkan tadi, dia melampasi hijab tadi, la ahraqtu. Jibril kata, nescaya badan aku terbakar. Jadi aku tak boleh pergi. Muhammad, aku boleh teman kau sampai sini je. Dan selepas tu untuk pergi seterusnya, minta maaf, daku hanya dibenarkan di sini sahaja. Daku dibenarkan di sini sahaja. Jadi pada malam yang mana tak ada siapa boleh sampai, Jibril pun tak boleh sampai, maka pada malam itu Nabi, pada tempat itu Nabi telah sampai, iaitu di Sidratul Muntaha. Tetapi tempat itu telah dijejak oleh Nabi di malam Mi'raj. Ilmu gaib itu milik Allah. Ilmu gaib tu kenapa? Sebab iktibar gaib tu apabila dihubung kaitkan dengan manusia bagi. Sebab tu Allah kata ilmu gaib. Ilmu gaib, dia tahu ilmu gaib. Sebab manusia tahu hak hadir saja, hak gaib tak tahu. Bagi Allah tu alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Dialah yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Dia jugalah yang maha besar lagi maha tinggi, yang mengatasi segala-galanya. Surah Ar-Ra'd ayat 9. Jadi tak ada siapa yang berlaku. Jadi maka di situ Nabi SAW memberitahu iaitu tanda-tanda hari kiamat. Bila tanda-tanda hari kiamat ni? Jadi apakah tanda-tanda hari kiamat? Di sini menunjukkan banyaknya tanda-tanda kiamat tadi.
antara tanda terawal kedatangan kiamat ialah kehadiran baginda. Dan Nabi SAW memberitahu salah satu tanda hari kiamat ialah di sini, iaitu Nabi kata apa dia? Anta lida'amatu rabbataha. Salah satu tanda ialah hari kiamat. Apa tanda dia? Anta lida'amatu, seorang hamba sahaya wanita. Hamba sahaya, amatan ni hamba wanita lah, telah melahirkan tuannya. Seorang hamba melahirkan tuannya. Apa maksud seorang hamba melahirkan tuannya? Di sini ulama telah tiga tafsir. Ulama telah menyatakan 3 maksud hamba melahirkan tuannya. Iaitu seorang wanita, dia hamba, dia lahirkan tuannya. Iaitu, apa maksud dia? Seorang ibu melahirkan anak tu, dia jadi tuan dia. Maksudnya di sini ialah zaman ibu bapa tidak lagi dihormati. Zaman anak-anak mendurhakai. Maksudnya ialah wanita melahirkan tuannya. Di sini maksudnya anak-anak tadi jadi anak durhaka. Anak tadi bermuamalah macam mana bermuamalah seorang tuan dengan hambanya terhadap ibunya. Anak-anak durhaka dah. Dia kata, mak saya ni kerja. Jadi kalau saya tak tahu nak letak anak saya kat mana. Kalau saya letak nursery, saya kena bayar. Jadi beginilah, saya letak anak saya dengan mak dan saya bayar kat mak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mak dia suruh dijadikan nursery untuk jaga anak dia. Mak dia tu jaga dia masa kecil. Sepatutnya dia lah jaga anak dia masa dia kecil. Tapi anak dia pun mak jaga. Jarang-jarang tu tak apalah. Bila kita punya orang tempat letak tu ke, ataupun mat kat rumah kita tu dia lari ke, tu lain lah. Minta tolong mak sekejap, datang nak jaga anak-anak, nak settlekan anak-anak ni. Ni dah kerja belaka. Jadi mak dia, jadi innalillah. Jadi buat bermuamalah. Mak tu kita kena bagi duit pada dia, bukan dia kita suruh jaga anak kita. Begitu tak boleh. Mak kita kena layan betul-betul. Ibu bapa kita kena layan betul-betul. Allahu Akbar. Nak mendapat keberkatan hidup ialah kita menghormati ibu bapa. Nak mendapat keberkatan ilmu, kita menghormati ustaz-ustaz kita. Khair. Jadi maksudnya anak tadi melayan sebagaimana hamba. Sebagai contoh, ibu disuruh memelihara anak mereka. Begitu. Jadi maksudnya antalida amatu rabbataha ni, ibu melahirkan tuannya, iaitu lahirnya zaman pendurhakaan anak kepada ibu bapa. Anak-anak mendurhaka dah kepada ibu bapa, itu tanda dah hampir kiamat dah tu. Dan satu lagi ulama mengatakan zaman tersebarnya muamalah haram. Okey, kita tengok dalam sistem hamba, dalam sistem penghambaan, apabila dalam sistem penghambaan ini dipanggil, apabila seorang lelaki dia memiliki hamba yang dijual, yang memiliki dia ada satu orang hamba sahaya wanita, dan hamba sahaya wanita ni adalah hamba sahaya wanita ni, dia adalah seperti isteri lah, macam isteri lah kepada tuannya. Ini hanya wanita, hamba wanita dengan tuannya lelaki. Tapi kalaulah hamba lelaki dengan tuannya wanita, tak ada, dia tak hukum dia macam tu, tidak, dia tak boleh. Tapi kalau hamba wanita, maksudnya halalnya bagi seorang itu apabila dia berkahwin, maka wanita tadi halal lah ke atasnya. Tetapi kalau hamba, dia tak perlu kahwin. Dia milik tadi, hamba tadi, dia jadi hamba, dia tak perlu kahwin. Maka hamba tadi adalah kepunyaan tangan kanan kepada tuannya. Kepunyaan tangan kanan kepada tuannya. Jadi apabila seorang lelaki, tuan lelaki ni, dia memiliki hamba yang dibeli, maka
dia boleh bermuamalah dengan hamba tadi sebagaimana dia bermuasyarah dan bermuamalah dengan isterinya. Dengan sebab itu lahirlah anak. Anak itu ialah merdeka. Hamba tadi tetap lagi dalam hamba lah, dia tak boleh merdeka. Anak dia tadi dah merdeka dah. Sebab tuan dia merdeka, hamba tu wanita. Jadi hamba itu setelah melahirkan anak tuannya, maka hamba itu kita panggil dalam sistem penghambaan lah. Dia ada fiqh sistem penghambaan, tapi sekarang sistem penghambaan telah unvalid. Dia tak boleh dipakai lagi dah unvalid dah. Tak boleh dipakai lagi. Tapi dalam fiqh kita akan belajarlah sistem hamba. Jadi hamba tadi dia panggil umul walad. Ada istilah dia panggil umul walad. Umul walad ni dia ada hukum, dia ada kata umul walad, hambar mudabbar. Hambar mudabbar, hambar umul walad. Salah satunya umul walad ni iaitu hamba tadi telah melahirkan zuriat bagi tuannya. Hamba tadi dipanggil umul walad, ibu kepada anak si tuan tadi. Maka umul walad ni hukum dia akan merdeka apabila tuannya tadi meninggal. Dan salah satu hukum lagi kepada umul walad, dia tidak boleh dijual. Dia tak boleh jual dah. Dia tak boleh dijual dah. Jadi hamba tadi dijual, dan bila dijual haramlah. Tapi zaman berlakunya muamalah haram ni, orang tak kisah lagi haram ke halal ke, hentam sajalah belalang. Berhenti kata kepada anak dia, belalang dia hentam sajalah belalang. Jadi orang tak kisah pada masa tu. Maka tuan tadi telah menjual hamba umul walad tadi. Maka hukumnya haram. Tapi dah jual lah, haram lah. Benda tu munakib, jalan-jalan lah. Tapi dia dah haram. Maka hamba tadi berpindah kepada orang lain. Anak tu anak dia, sebab anak yang merdeka. Maka dia dibesarkan. Dia dibesarkan. Dia dibesarkan. Muris. Muris ni satu orang hamba lah. Muris dan satu orang lagi hamba yang menjadi isteri dia tadi. Nama dia siapa dah tak lupa. Cantik hamba tadi. Dia dikahwinkan dengan muris. Muris tadi dikahwin. Nama apa dah terlupa dah di sini. Kadang-kadang nama sahabiah tadi terlupa pula lah. Allahu Akbar. Jadi dia jual haram. Jadi bila anak tu besar, maka dia pun pergi kat kedai, dia pun belilah hamba tadi. Sedangkan hamba itu adalah ibunya dahulu. Memang ibu dia lah, tapi dia dah tak tahu, dia dah besar lah. Dia dijual. Jadi seorang hamba menjadi, seorang anak menjadi tuan. Hamba tadi menjadi milik kepada anaknya. Itu maksudnya di situ. Jadi zaman tersebarnya muamalah haram, berlakunya penjualan umul walad, sedangkan jualnya umul walad tadi, umul walad tu faham dah lah, iaitu hamba yang melahirkan anak kepada tuan tadi. Terdapat beberapa jenis penghambaan, antaranya umul walad ialah wanita yang telah melahirkan anak tuannya. Setelah itu dijual, tidak boleh lagi dijual dan akan merdeka setelah tuannya mati. Hamba ini seperti, hukum hamba ini seperti isteri kepada pemiliknya. Umul walad ini telah dijual, kemudiannya telah dibeli oleh anaknya setelah anaknya besar. Maka jadilah keadaan ini seolah-olah ibu melahirkan tuannya. Itu makna kedua. Bahira. Terima kasih Ustaz Faiz. Barirah. Barirah ni memang cantik. Wanita yang cantik Barirah. Barirah ni adalah kepunyaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dia hamba. Dia dikahwinkan dengan Muris. Muris ni juga hamba. Hamba sama hamba lah. Tetapi Sayyidatuna Aisyah telah membebaskan hambanya. Sayyidatuna Aisyah telah membebaskan hamba dia tadi. Maka merdekalah hamba tadi.
Barirah tadi dah merdeka dah dia. Barirah tadi dia adalah merdeka, Barirah tadi. Bila Barirah merdeka, maka macam mana status dia? Sebab suami dia dulu dia sama hamba, tapi sekarang dia sudah merdeka, suaminya tetap hamba. Maka suami dia telah datang kepada Nabi SAW, memujuk Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku sungguh cinta pada Barirah. Memang Barirah comel, Barirah ni cantik, very nice Barirah ni, memang cantik. Jadi Mughis ni tak naklah berpisah dengan Barirah. Datang kepada Nabi, tolonglah ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, tolonglah kekalkan dia dengan Barirah, tolonglah setuju dengan Barirah, biar dia menjadi isteri aku. Nabi pun panggil Barirah. Dia kata, Barirah, kesian Kak Mughis, kesian Kak Mughis. Dia kata dia dah gila talak dah tu, kesian kat dia, tolonglah kamu bersama dengan dia. Ajib sahabat ya. Barirah tanya, ya Nabi Allah, Barirah tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah ini hukum daripada Tuan ataukah perintah ini ikhtiar? Maknanya saya boleh kembali kepada dia ataupun tidak, ikhtiar. Ataupun Tuan hukum pada saya, ini perintah Tuan ke? Kalau perintah ini perintah Tuan ya Rasulullah, saya pasti akan pergi kepada Mughis ni. Saya kena pergi sebab sementuan saya tak boleh langgar hukum Tuan. Sebab perintah Allah, artinya Allah, awak artinya Rasul. Sebab itu perintah Allah. Nabi kata tak, itu ikhtiar. Kalau ikhtiar, Assalamualaikum Mughis, aku lama dah tak nak kat Mughis ni. Kadang-kadang wanita ni kita perlu jaga dia. Isteri-isteri kita perlu jaga, kita perlu jaga dia. Kadang-kadang kita tengok dia bagus, bahagia, tapi lama-lama orang perempuan ni dia tak nak pula dah kat lelaki dia. Bukan apa masalah, dia kata, Ustaz, saya tak boleh lah, saya tak nak. Tapi dia ada jalan penyelesaian dia. Jadi kita kena jaga. Kadang-kadang lelaki ni dia jenis macam tu ya, jenis sendul macam tu. Jadi kita kena jaga isteri. Hati-hati isteri kita, jangan kita lukai hati isteri kita, jangan kita lukai dia. Jangan kita lukai, kita jaga dia. Jangan kes-kes macam tu. Di kadang-kadang perempuan ni dia akan datang satu keputusan, dia kata dia tak nak. Apa dah jadi. Begitu kan. Jadi yang ketiga ialah apabila hampir hari kiamat, Islam akan menakluki dan memerintah dunia. Jadi akan berlakunya dekat hari kiamat akan berlakunya peperangan. Masa ni valid balik hukum sistem penghambaan. Tapi zaman sekarang ni sistem penghambaan dah unvalid. Dia panggil sistem memperdagangkan manusia. Sistem memperdagangkan manusia ni masih berlaku. Masa kami belajar dulu, ada 3 orang pelajar. Tiga orang pelajar, bila waktu rehat kita panggil waktu cuti tu, Pakistan panggil cuti, rehat lah, waktu rehat tengah hari. Jadi 3 orang pelajar ni dia pergi ke kedai. Bila dia pergi kedai, dia pergi ke pasar, dan ada orang kenakan dia ubat tidur. Dia letak mulut, dia pengsan, dia tidur. Tiga ni pengsan. Tahu ceritanya, satu orang terlepas, tiga ni pengsan, dan dia bawa satu tempat dalam hutan. Dia nak jadikan hamba lah ni. Sistem memperdagangkan manusia. Jadi kawan ni, kita 3 orang ni, ialah masuk hutan lah, terpaksa diikat tangan kaki dia, dan dia sebab nak jual dah. Jadi dia dikawal oleh 2 orang. Jadi satu orang terbangun, satu budak kecil ni, yang kecil sekali ni terbangun. Dia ada kecil, besar, tinggi. Jadi kecil ni bangun. Dia pun kejut yang tinggi tu, kawan dia yang tinggi sekali tu. Kawan tu bangun, sedar. Kejut yang besar, badan besar tu tertidur. Mungkin dia kena ubat tu banyak, dia tak bangun. Tapi memang pun orang badan besar ni lambat bangun. Begitu. Kejut tak bangun, dia pun terlepas. 2 orang ni pergi cari makan. Pergi cari makan, disuruh satu orang pergi cari makan, satu orang jaga kat luar. Jadi dia pun terlepas, dia pun lari, 2 orang ni lari. Yang dah tidur tu nak macam mana?
dah tak bangun pagi. Jadi dua orang tu datang selepas beli makanan, dia tengok tak ada, dia pun kejar dalam hutan, dia kejar. Jadi bila dia kejar, dia cari, dia dapat dua orang ni. Jadi lagilah dua orang ni, yang kecil dengan yang tinggi. Tapi cerita Hindustan. Cerita Hindustan pula. Maksudnya di dalam negeri Pakistan, Hindustan, Pakistan, India ni Hindustan lah, benua Hindustan. Jadi cerita dia tak lari daripada kereta api lah. Tapi cerita ni betul. Tapi itulah kehidupan orang India Pakistan. Dia real dia. Dia hidup dengan kereta api je. Oh, kereta api panjang. Tuan-tuan tak pernah naik kereta api. Saya pernah naik kereta api daripada Delhi sampai ke Trevilian. Apa ni? Trevinian ni satu tempat di bukan Kolkata, dia di bawah Kerala lagi. Trevinian. Tak lama naik kereta api tu. 60 jam saja. 3 hari 2 malam. Dia sistem pengangkutan. Tuan tak pernah naik lagi. Kita orang naik duduk atas kereta api tu macam etikaf tau dengan jemaah tu. 3 hari 2 malam. 60 jam. 48 jam tu Trevinian, kita pergi Trevilian. Kita pergi daripada masa tu kan tahun 80-an. Sistem tu je masa saya pergi jemaah. Saya habis belajar tu, saya pergi keluar jemaah, baru saya belajar di Pakistan. Tapi di India masa tu dalam cuma 4 bulan. Kita dalam pergi tahun 89. Jadi kita naik daripada Delhi ke Trevinian 60 jam. Oh, tuan-tuan tengok ya. Bila turun daripada kereta api tu kan, terhayung-hayang sebab kereta api duduk 3 hari 2 malam. 3 hari tu 3 malam 2 hari. 60 jam lah, tak kira lah. Begitu lama sekali naik kereta api. Masya Allah. Jadi dia pun sampai satu stesen, tahu tak? Satu stesen kampung tadi. Maka lalulah kereta api. Sebab tu saya kata cerita Hindustan. So dia lalu kereta api barang. Jadi kereta api ni dia tak berhenti kat situ. Dia akan perlahankan sampai stesen, dia akan pergerakan dia perlahan. Dia tak speed. Jadi kawan ni lompat atas kereta api. Tapi kawan tu, 2 orang yang kejar tu tembak. Tam, memang dia tembak je, main tembak je. Tam, tembak tu terkena pada yang tinggi. Tinggi tu jatuh kena kat kaki. Dia tak sempat nak lompat. Yang kecil tu terlompat. Dia kata kau pergilah. Aku tak boleh pergilah. Lepas tu mungkin dia kena tangkap balik lah. Dia kena tangkap balik. Lepas dia kena tangkap balik, dan satu kereta api tu sampai satu tempat. Baru dia tahu di mana tempat dia yang dia sampai. Baru dia pun pulang balik ke madrasah dan dia cerita pada kita. Kita orang, jomlah kita pergi cari. 2 orang lagi nak pergi cari. Mana dia kata aku tak tahu tempat tu masa kita pensan. Dia nak jadi sistem memperdagangkan manusia. Jadi berlaku pada masa zaman sekarang pun berlaku di Malaysia, sistem memperdagangkan manusia. Jadi unvalid dah. Tapi dekat dengan hari kiamat nanti akan valid lagi. Islam akan melawan menakluk dunia. Hamba, tawanan, perang akan melahirkan anak orang Islam yang dijadikan hamba. Ini melahirkan tuannya. Maksudnya jadi kan dia dijadikan hamba. Bani Quraizah tu kan, Bani Quraizah tadi, bila dia menentang Nabi menyerang dia. Selepas menyerang dia, selepas dibuat keputusan oleh Sa'ad, Sayyidina Sa'ad, dia ada 2, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Mu'az tu, ya, dua-dua dia Aus dan Khadrat tu. Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Ubadah dan Hadat Sa'ad bin Mu'az. Sahibul Khadraj Sa'ad bin Ubadah, Sahibul Khadraj dan Sahibul Aus Sa'ad bin Mu'az. Dia telah buat keputusan. Bila dibuat keputusan, iaitu maka dia dibunuh. Lelaki semua dibunuh, wanita dijadikan hamba. Begitu. Itu zaman dulu lah. Jadi dan salah satu lagi tanda hari kiamat ialah wa antaral hufatal uratal alata ri'a'asyai yatatawaluna fil bunyan. Tanda yang lain ialah kamu akan dapat melihat orang-orang yang berkaki ayam. Orang berkaki ayam maknanya orang tak pakai kasut ni, orang kampung ni, orang Badui ni, orang Arabi ni. Dalam Arab panggil Arabi.
Tak ada kaki ayam, lagi miskin, hanya mengembala kambing yang berlumba-lumba untuk membina bangunan tinggi pencakar langit kerana banyaknya harta yang ada pada mereka. Dulu kan Arab, minta maaf dulu, Arab dia miskin lagi. Lepas datang minyak tu dah jadi kaya dah. Datang minyak tu jadi kaya. Dulu miskin tahun 60-an tu, tahun 50-an tu orang Melayu di Mekah tu, orang Melayu masih lagi kaya di situ. Sebab tu tanah-tanah orang Melayu ada kat Mekah. Tetapi selepas tu Allah buka futahat pada dia, Allah buka kejayaan dia, Mekah, mana semua tanah-tanah Arab ni jadi kaya dengan sebab minyak. Jadi mereka berlumba-lumba buat bangunan yang tinggi, berbangga-bangga, mengatasi antara satu sama lain untuk berbangga-bangga. Pembangunan akan berluasa dan harta dihabiskan untuk pembangunan. Pembangunan tidak salah, tapi berlumba-lumba untuk berbangga-bangga ke atas satu sama lain, itulah yang salah. Khair. Jadi apa harta yang Allah bagi pada kita, hendaklah kita bersyukur. Jadi nak bertanya, kaya tu boleh ke tak? Miskin tu macam mana? Adakah orang kaya disukai atau orang miskin disukai? Orang kaya yang pemurah disukai oleh Allah dibandingkan dengan orang miskin yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Ada orang yang mana Allah bagi dia Masya Allah rezeki. Ada orang yang mana bagi rezeki. Ada satu orang datuk tu, dia jumpa saya bila dia punya abang meninggal, adik-beradik tak nak, anak-anak tak nak terima harta dibahagikan dengan secara, sebab bila dia meninggal, masa dia hidup tu dia nampak satu isteri saja. Bila dia meninggal ada dua lagi isteri dia keluar. Memanglah dia dah kahwin lama dah dengan isteri nombor 2, isteri nombor 3 ni dia dah kahwin. Anak pun dah besar-besar, bukan anak kecil-kecil, anak dah besar-besar. Bila dia meninggal, maka ada isteri lain lagi, dua lagi isteri lain yang mana anak-anak mereka pun dah besar dah. Yang mana isteri pertama pun tak tahu, anak pertama pun tak tahu, anak kedua, anak isteri pertama tak tahu ada anak isteri kedua dan ketiga. Anak isteri kedua, ketiga pun dah besar-besar dah. Macam mana disimpan rahsia ni Tan Sri ni, Masya Allah bagus. Tak tahu. Jadi bila dia meninggal tu baru tahu dia ada dua lagi isteri dia. Jadi nak dibagi secara faraid lah, harta nak dibagi secara faraid lah. Datuk tu yang jaga harta abang dia tadi tu, dia kata susah pening kepala Ustaz. Kenapa? Anak-anak tak nak terima faraid. Saya kata, tu faraid dia berapa seorang untuk anak-anak? Lah, anak-anak mereka tu akan dapat berapa seorang? Dia kata, Ustaz, tu pun tak nak, banyak dia orang dapat. Saya tanya berapa dia tu? 260 juta. Seorang boleh 260 juta. Tak tahulah kawan tu ada berapa bilion, tak tahu. Khair. Jadi harta orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar, mana yang terbaik? Begitu, mana yang terbaik? Ulama berbeza pendapat mengenai siapakah yang lebih baik, orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur. Orang miskin yang bersabar, sebab kan kadang-kadang Allah bagi kurnia, Masya Allah, dulu dia daripada miskin, selepas tu Allah bagi kurniaan pada mereka. Jadi mana yang bersyukur? Maka daripada hadis Nabi kita boleh lihat dua-dua. Sebab kehidupan Nabi, kita kena lihat kehidupan Nabi. Nabi memilih jalan miskin. Nabi tak miskin. Pada peringkat awal tu Nabi miskin lah. Tetapi selepas tu Nabi mendapat harta yang banyak. Tapi Nabi memilih jalan kemiskinan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kadal faqru an yakuna al-kufra, dalam kitab Syu'abul Iman. Jadi kefakiran itu menjadikan seorang itu hampir kepada kekufuran. Jadi fakir itu juga boleh menyebabkan satu orang tu sampai kepada kekufuran. Jadi perlu ada jugalah sesuatu. Tetapi itu bagi menyatakan bahawa untuk hindarkan kita daripada kefakiran. Tapi boleh jadi orang kaya yang bersyukur itu lebih baik daripada orang miskin yang sabar, apabila kekayaan itu digunakan untuk
kebaikan orang lain. Macam sahabat-sahabat yang kaya, Masya Allah, dia gunakan harta kekayaan dia itu begitu banyak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, bila dia nak meninggal, dia di antara sahabat yang kaya lah, sahabat yang kaya. Masya Allah, harta kekayaan dia itu digunakan untuk agama. Maka dia nak meninggal, dia telah buat wasiat. Apa dia buat wasiat? Dia kata, aku akan bagi setiap, dia pun tanya, siapakah yang tinggal di kalangan ahli Badar? Mereka yang menyertai Badar, itulah sahabat-sahabat Badar ni, sahabat-sahabat yang hebat ni, orang-orang ahli Badar tadi. Allahu Akbar. Siapakah ahli Badar? Maka dikira pada masa tu, dia kata, tuan, ahli Badar hanya tinggal 100 orang sahaja lagi. Pada masa dia kering nak mati, sakit nak meninggal ni, dia pun wasiatkan. Dia kata, setiap ahli Badar, aku akan bagi hadiah pada mereka, aku bagi pemberian wasiat pada mereka, ialah setiap seorang 1000 dinar. Setiap seorang 1000 dinar. Pada masa tu ada 100 orang. Maksudnya 1000 orang kali 100. Jadi 100,000 dinar. 100,000 dinar. 100,000 dinar. Dinar ni wang emas. 1 dinar sama dengan 1000 ringgit RM lebih kurang. Jadi 1000 ke 100. Jadi 1000. 1000 dinar. 1000 dinar kali dengan 1000 dinar pada 100 orang. Jadi kali dengan 1000 pula. 100,000 kali dengan 1000 bermakna 100 juta. Oh, 100 juta. 100 juta tu dia wasiat untuk member-member je. Dia wasiat untuk member-member je, kawan-kawan seperjuangan ni. Oh, jadi siapa kaya dia kena wasiat macam tu. Macam Abdurrahman bin Auf tu. Okey, member ni 1 juta. Maknanya setiap seorang tu boleh 1 juta lah. Setiap seorang tu dapat 1 juta. Kawan dia bagi je ni. Kawan dia bagi je ni. Ni orang kaya yang mana bersyukur. Tapi itu bukan benda yang wajib lah. Tapi maksudnya macam tu sekali. Dia bagi 1 juta seorang pada kawan-kawan dia. 100 orang 100 juta. Tak tahu harta dia banyak-banyak. Berkat harta dia bilion-bilion. Jadi orang kaya yang bersyukur. Orang miskin itu boleh juga lebih buruk daripada orang kaya. Jika dia merasa tamak kepada harta si kaya, dia sebenarnya dia kena hidup mustaghni. Dia hidup mustaghni. Jadi hidup mustaghni ni, dia hidup dalam hidup mustaghni saja. Maknanya kita terkaya kita daripada berhajat. Jadi orang miskin jangan dia ada berhajat pun, terkaya. Kadang-kadang hadis untuk orang miskin tidak boleh digunakan untuk si kaya. Dan hadis orang kaya tidak boleh dipakai oleh orang miskin untuk jatuhkan orang kaya. Orang kaya tak boleh pakai hadis untuk orang miskin. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam lebih kurang, orang yang miskin yang datang ke rumah orang kaya ialah orang yang paling hina. Dan orang kaya yang didatangi oleh orang miskin, dia tidak melayan orang miskin, dialah juga orang yang paling hina. Jadi orang miskin kata kat orang kaya, kau tahu tak, orang yang paling hina ialah orang miskin yang datang kat rumah dia, kau tak layan dia. Kata orang kaya, kau tahu tak, orang yang paling hina ialah orang miskin yang datang rumah orang kaya. Jadi hadis tu dia tak boleh pakai satu sama lain. Dia tak boleh. Kadang-kadang hadis hukum tu untuk golongan miskin, tidak boleh dibawa kepada golongan yang kaya. Begitu. Dijanjikan pahala yang besar bagi orang miskin, yang bersabar dijanjikan pahala yang besar. Nabi sendiri menyukai untuk hidup dalam kemiskinan, dan baginda berdoa untuk hidup bersama orang miskin. Jadi miskin Nabi di akhir hayat, miskin Nabi itu ialah ikhtiari. Nabi jadi kaya, Nabi boleh hidup kaya, tapi Nabi hidup sederhana. Nabi memilih jalan kemiskinan. Simple. Nabi memilih hidup simple, jalan kemiskinan. Oh, kalau Nabi pilih jalan kaya, habis kita sesat. Yang Nabi tak pilih jalan kaya ni pun ramai dah sesat. Nabi hidup dalam miskinan.
Sebab tu Nabi kata, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hadis rawahul Hakim. Hadza hadisun sahihun. Hadis ini hadis sahih dan sanadnya ialah sanad khan. Jadi Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, hiduplah aku dengan sifat orang miskin, matilah aku dalam keadaan miskin, dan himpunkanlah aku di padang mahsyar dalam kalangan orang masakin." Nabi sendiri berdoa untuk hidup bersama orang miskin, dan kemiskinan Nabi yang Nabi ikhtiar dalam kehidupannya, Nabi menjalani kehidupan dengan berikhtiar sebagai seorang yang miskin. Orang hidup miskin. Jadi sebenarnya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, harta Nabi tidak boleh dimiliki oleh sesiapa pun. Harta Nabi tidak boleh dimiraskan, tidak boleh dibagi kepada warisnya. Harta Nabi akan diletakkan di Baitul Mal. Jadi ada hadis dia agak bercerangga, dipanggil ta'arud. Hadis tu bercerangga satu sama lain. Sayyidina Aisyah kata, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada makanan pun di rumah Nabi untuk dimakan. Kalaulah tidak ada minyak pun untuk menyalakan api di rumah Nabi. Tidak ada nyalaan api di rumah Nabi. Kalau ada minyak, Aisyah kata, ada lemak, kami makan lemak tu, kami makan minyak tu, tapi tak ada minyak pun untuk nyalakan api. Maksudnya Nabi hidup memang sederhana. Nabi hidup dengan cara miskin. Itu ikhtiar Nabi. Nabi dibentangkan dunia di depannya. Nabi dibentangkan Bukit Uhud tu emas. Nabi kata, tak, aku bukan nak ni. Aku dihantarkan Bashir wa Nazir untuk memberi berita gembira dan berita yang menakutkan kepada manusia. Aku bukan nak. Sebab tu bila orang Mekah datang kepada Nabi, dia kata, Muhammad, jika kamu ni, dia kata, nak jadi ketua, aku jadikan kamu ketua. Dia kata, aku bukan datang untuk jadi ketua, bukan nak ambil jadi. Dan jika tuan nak jadi orang yang paling kaya, kami akan jadikan tuan orang paling kaya. Dia kata, tak nak. Aku tak nak juga. Aku tak nak. Aku bukan dihantarkan untuk begitu. Jika tuan nak kahwin dengan wanita cantik, kami akan kahwinkan dengan Nabi. Dia bagi offer tu. Dan dia bagi offer pada Nabi. Pertama, lepas tu Nabi kata, okeylah. Nabi kata, dia tak nak macam tu. Aku bukan dihantar. Aku dihantar sebagai Bashir dan Nazir. Aku dihantar sebagai Bashir dan Nazir. Dan dia kata, okeylah, kalau tak nak terima 3 offer kami, jadikan tanah Mekah yang tandus ni dijadikan seperti tanah yang subur. Nabi kata, aku tak dihantar macam tu, Muhammad. Jika kita nak jadi kusai atuk nenek kami yang paling kami hormati, jika kamu benar hidupkan dia balik, dia mengatakan Muhammad ni betul, kami ikut kamu. Nabi kata, tak, aku bukan dihantar untuk itu. Aku dihantar untuk Bashir dan Nazir, untuk memberi perintah-perintah Allah kepada kamu, untuk menyampaikan perintah Allah, berita-berita gembira kepada kamu, dan berita-berita yang Nazir, yang menakutkan tentang hari kiamat kepada kamu jika kamu meninggali perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi dalam hayat Nabi. Jadi semasa hayat Nabi memilih jalan ikhtiar miskin. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kata, ma syubi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin, Nabi tidak pernah kenyang. Ma syubi'an Nabi, Nabi tak pernah kenyang min khubzin sya'ir, roti. Khubz tu roti, sya'ir tu bali. Bukan gandum, bukan roti gandum, roti bali. Zaman Nabi dia tak makan roti bali lagi. Dia tak makan roti gandum lagi, roti bali. Bur, gandum tu dia panggil bur. Syair tu dia panggil bali. Aisyah kata, Sayyidatuna Aisyah, Amma Aisyah radhiyallahu anha berkata, dia kata, Nabi tak pernah, masyubi'ah, Nabi tak pernah dikenyangkan
min khubzin syair, roti yang diperbuat daripada khubz, roti yang diperbuat daripada syair. Yaumaini, 2 hari mutatabi'aini, berturut-turut. Maksudnya Nabi tak pernah kenyang berturut-turut, 2 hari berturut-turut. Maksudnya kalau hari ni makan roti, esok pula makan roti. Tak ada. Kadang-kadang summa ra'aitul hilal, summa ra'aitul hilal, summa ra'aitul hilal. Aisyah kata, kami tengok anak bulan pertama, lepas tu kami tengok anak bulan kedua, kami tengok anak bulan kedua, kami tengok anak bulan ketiga. Maknanya bulan pertama, bulan kedua, ketiga, tengah tu 2 bulan tak berasap pun dapur rumah Nabi. Nabi hidup memang memilih jalan kemiskinan dan Nabi redha. Sebab tu apabila isteri-isteri Nabi minta sedikit belanja lebih, Nabi rasa marah, Nabi ilahkan. Nabi rasa marah, Nabi tak bercakap dengan isteri Nabi sebulan. Nabi tak bercakap dengan isteri Nabi. Kehidupan Nabi. Jadi harta yang Allah bagi pada kita, okey, harta Allah bagi pada kita, jadi kita guna. Tapi Nabi dia diberi harta, tapi di hidup Nabi hidup secara sederhana. Hatta qubiza, sehingga Rasulullah wafat, begitu kehidupan Nabi SAW. Allahu Akbar. Tetapi selepas Nabi meninggal, sebab harta tu Nabi tak simpan dengan dia, Nabi letak di Baitul Mal dan Nabi akan gunakan harta-harta tersebut. Jadi selepas bila Rasulullah SAW wafat, kalau kita tengok bab harta seronok, kita tengok bab harta macam mana Nabi menguruskan harta yang ada pada Nabi SAW, pengurusan harta. Dan Nabi uruskan macam mana Nabi bagi kepada isteri-isteri Nabi tahunan, begitulah yang ada. Dan macam mana Nabi uruskan, kalau kita tengok bab ni, bab nanti insyaAllah dalam jilid ke-6, dalam jilid ke-7 saya rasa, jadi itu. Allahu Akbar. Jadi di sini ialah di akhir hayat Nabi, baginda mempunyai harta yang banyak. Nabi banyak harta. Akan tetapi semua harta itu digunakan untuk kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih, iaitu Qadhi Iyad ni menyatakan ada 7 tempat. Kalau kita tengok dalam Muslim ada 3 tempat lah. Daripada 3 tempat tu dia ada 7 bahagian. So saya buat 7 tempat lah. Begitu. Harta Nabi SAW ada 7 tempat. Satu tempat. Ni harta Nabi. Kita nak kira, nak count. Nabi ada property dia. Maknanya Nabi tak miskin pun. Nabi ada harta. Cuma Nabi tak guna harta tu untuk zatnya, untuk dirinya, tak. Pertama, 7 buah kebun. 7 buah kebun. Bukan 7 buah kebun. 7 buah kebun tu 7 tempat, tak. Maknanya harta pertama ada 7 buah kebun. Bani Nadir, satu orang Yahudi Bani Nadir telah menghadiahkan pada Nabi oleh seorang Yahudi yang bernama Muhiriq pada peperangan Uhud. Selepas peperangan Uhud, beliau masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, Yahudi ni, nama Muhiriq ni, dia telah hadiahkan kepada Nabi. Sebab Nabi tak boleh terima sedekah, Nabi boleh terima hadiah. Orang dia hadiahkan pada Nabi 7 buah kebun. Satu-satu kebun tu besar, mesti ada 400, 500 hingga 1000 batang pokok kurma. Barulah mau kebun. Bila kita pergi Madinah tu, seronok pergi Madinah tahun 2011 tu. Masa tu Pak Long tu, saya Ustaz Hamzah, orang rumah Ustaz Hamzah, orang kampung Ustaz Hamzah, dia kahwin dan dia pindah, dia duduk Madinah, dia jaga kebun. Selepas tu dia jaga kebun satu orang kaya tu. Kalau terpanggil Pak Long di situ. Cerita cinta Madinah berlaku di situ tu. Yang berlaku cinta Madinah tu. Jadi Pak Long ni, saya pergi masuk kebun tu, kita orang panjat pokok kurma tu, dia macam pokok kelapa sawit. Kita panjat tu, makan buah kurma atas tu, gugusan tu lagi seronok. Jadi di Madinah ni ada 7 buah kebun. Kedua, tanah orang-orang Ansar yang dihadiahkan kepada Nabi. Bila Nabi pergi ke Madinah, ada orang-orang Ansar menghadiahkan kepada Nabi SAW. Menghadiahkan kepada Nabi SAW. Itu tanah-tanah orang Madinah, hadiah pada Nabi, milik personal Nabi, properti Nabi. Ketiga, harta khumus. 1/5 daripada harta peperangan. Harta khumus ni 1/3 daripada harta peperangan.
Jadi banyakkan peperangan berlaku, maka 4 peperangan. Bila peperangan dipanggil, bila ghazwah, berlakunya ghazwah, bila berlaku peperangan, itu harta tu kita panggil dia harta ghanimah. Dan bila orang Islam menyerang, maka tempat itu dikalahkan oleh orang Islam. Maka bila berlakunya pertempuran, kalahnya dan harta ditinggal, itu harta dipanggil harta ghanimah. Harta ghanimah ni 1/5 diberi untuk Rasul, 4/5 Allah dan Rasulullah diberi kepada Nabi lah. Dan 4/5 lagi diberi kepada mujahid-mujahid yang datang. Mujahid-mujahid yang datang. 4/5 ni mujahid-mujahid yang datang diberi kepada mujahid. Dia dibahagikanlah. Yang berkuda dapat 2 hissa, 2 bahagian. Yang berjalan kaki dapat 1 bahagian, sebab kuda tu pun dah dapat 1 bahagian dan orang tu dapat 1 bahagian. Sebab tu dia ada pembahagian harta lah. Ada kata 3-1 atau 2-1. Itu terdapat sedikit perselisihan cara pembahagian harta ghanimah. Tu nanti bab tu kita bahaskan balik nanti di dalam harta ghanimah. Satu lagi harta fair. Harta fair ni, bila Nabi menyerang, bila sahabat menyerang atau Nabi menyerang, sebab peperangan ni berlaku dalam 2 keadaan. Satu, Nabi berserta dengan sahabat. Peperangan itu kita panggil dia ghazwah. Dan plural pada perkataan ghazwah, ghazaya. Itu yang mana ghazwah tadi, peperangan yang mana disertai oleh Nabi. Okey. Satu lagi, Siriyah ni jamak dia saraya. Siriyah ni Nabi hantar tentera, Nabi tak menyertainya. Jadi semasa hidup Nabi SAW 10 tahun, lebih kurang dalam sirah mengatakan 150 jemaah Nabi hantar dalam masa 10 tahun. Dalam 20 jemaah Nabi menyertai peperangan itu yang kita panggil dia ghazwah atau ghazaya. Dalam pluralnya 125 lagi Nabi tidak menyertainya, yang kita panggil dia siriyah atau saraya, jemaah yang dihantar tanpa Nabi. Jadi bila menyerang orang kampung tu tak serang, tak menentang, dia meninggalkan harta. Harta yang ditinggal itu kita tak panggil harta fair, kita panggil dia harta apa dia? Kita panggil dia harta, kita tak panggil dia harta ghanimah, tapi kita panggil dia harta fair. Harta fair. Dia ada 2 keadaan harta ni. Satu, bila menyerang dan berlawan, harta yang ditinggal tu ghanimah. Dan harta ghanimah hukum dia, ittifaq ulama mengatakan 1/5 untuk Nabi dan 4/5 untuk tentera. Bila pergi satu tempat tu ditinggalkan oleh musuh. Bila tempat itu ditinggalkan oleh musuh, harta itu adalah harta fair. Harta fair ni, oleh kerana tak perang, harta fair ni harta milik orang Islam. Cuma di sini ada sedikit perbezaan di kalangan ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih mengatakan harta fair hukum dia macam harta ghanimah juga. Harta fair tadi macam hukum macam ghanimah untuk 1/5 pada Nabi. 4/5 lagi Nabi boleh bagi pada siapa sahaja. Ada pendapat mengatakan dari 3 mazhab yang lain lagi tu mengatakan tak, semua harta fair ni, harta fair ialah milik Nabi. Nabi boleh bagi pada siapa sahaja. Nabi boleh bagi pada siapa. Dalam harta fair ni lah Nabi akan bagi pada golongan miskin, Nabi akan bagi pada janda-janda, Nabi akan gunakan untuk ketenteraan, Nabi akan beli senjata dan sebagainya dalam harta fair ni. Untuk tetamu-tetamu yang datang, kadang-kadang tetamu yang datang ke Madinah, sebab tetamu datang ke Madinah Nabi akan layan sepenuhnya. Itu hak orang Madinah untuk memberi makan kepada tetamu. Sebab tu kita zaman Rasulullah tak ada restoran. Sebab apa? Semua rumah-rumah orang Madinah tu adalah restoran untuk tetamu-tetamu yang datang untuk belajar Islam. Tak ada restoran zaman Nabi. Semua orang mengambil harta tadi. Jadi harta itulah Nabi akan gunakan, harta fair. Harta fair inilah Nabi akan gunakan untuk tetamu-tetamu yang datang. Tetamu yang datang, kadang-kadang yang datang melalui Islam tu ada golongan yang kaya, tetapi bila datang dia tak bawa duit banyak, terputus bekalan, duduk di Madinah, Nabi layan dengan harta-harta tadi. Semua itu adalah daripada harta Nabi SAW. Jadi itu pembahagian. Nanti kita tengok macam mana pembahagian dia dalam jilid ke-7 nantilah. Itu detail saya akan ceritakan di situ. Saya akan bawa di sini, saya nak bawa kebetulan yang dibawa sikit, nak bagi tahu tempat harta macam mana Nabi nak uruskan harta-harta Nabi. Nabi letak di Baitul Mal. Itulah pengurusan yang Nabi telah
uruskan dengan harta yang ada pada Nabi. Jadi khumus tadi, 1/5 ni khumus. Saya dalam bracket 1/5 daripada harta peperangan. Hak perang lah. Dan yang nombor 4, separuh tanah Fadak. Tanah Fadak ni lah tanah orang Yahudi. Tapi bila Nabi telah menakluki Fadak, maka separuh harta Fadak tadi, separuh harta Fadak adalah milik Nabi. Ini harta Fadak ni lah yang diminta oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha setelah Rasulullah wafat daripada Abu Bakar. Harta ni satu je. Dia minta. Dan yang 5, 1/3 daripada tanah. 1/3 daripada tanah. 1/3 tanah harta. Separuh harta Fadak. Mana separuh semua kepunyaan Fadak tu separuh hak Nabi. Ni 1/3 daripada tanah di Wadi Qura. Wadi Qura ni satu tanah yang begitu besar. 1/3 tu milik Nabi. Kelima, keenam, 1/5 daripada harta Khaybar. Kalau 1/5 daripada harta Khaybar. Khaybar ni satu tempat orang Yahudi. Dan bila Yahudi, dia telah dihalau daripada Madinah, maka dia telah berpindah ke Khaybar. Bila di Khaybar ni Khaybar ni satu distrik lah. Distrik. Macam cerita Pasir Mah, distrik Pasir Mah. Dalam tu dia ada bandar-bandar lagi. Di Khaybar ni banyak lagi bandar-bandar dia. So, dia satu kampung. Dia distrik, macam distrik Khaybar ni satu distrik. Dan di situ ada kampung-kampung besar. Jadi, ada di Khaybar tempat yang mana Nabi pergi berperang dengan kampung tadi. Maka tanah yang bila berperang, maka harta tu dijadikan harta ghanimah. Ada tempat yang mana Nabi pergi tak berperang di Khaybar. Nama tempat-tempat di Khaybar tadi. Maka tempat itu dia dipanggil harta fair. Jadi, ada tempat di Khaybar tu harta fair. Ada tempat di Khaybar tadi harta ghanimah. Jadi sebab tu 1/5 daripada harta Khaybar. 1/5 ni maksudnya harta ghanimah lah. Jadi ada 2 buah lagi kota di Khaybar ni. Ada kota Qila'ah, dia panggil fort. Red fort. Fort ni dulu kan orang buat kota-kota yang besar. Dalam kota tu lah untuk pertahanan daripada musuh bila menyerang. Dia akan buat atas bukit biasanya kota tu Red Fort. Di India, di Delhi ada Red Fort. Zaman kerajaan Shah Jahan dengan Aurangzeb rahmatullah alaih telah buat Red Fort. Dia buat Red Fort, dan di Lahore ada satu Red Fort. Maksudnya dia ada jalan bawah tanah daripada Delhi ke Lahore tu, dia boleh jalan tanah. Itu dia panggil Red Fort. Fort besar lah, kota ni memang penuh lah. Kalau musuh serang pun, duduk keliling pun, dia duduk serang, tak boleh masuk pun, duduk kawal tu pun dia boleh hidup beberapa bulan. Sebab dengan bekalan-bekalannya tadi. Khair. Jadi dua kota di Khaybar, 2 fort di Khaybar yang bernama Watih dan Sulalim. Watih dan Sulalim. Lihat dalam syarah itu, Watih nama tempat tu. Watih dan Sulalim itu adalah 7 harta Nabi. Daripada harta-harta Nabi ini, Nabi membahagikan perbelanjaannya. Ada yang Nabi bahagikan perbelanjaannya kepada azwajul mutahharat, kepada isteri-isteri Nabi selama setahun. So, bajet tahunan Nabi bagi, bajet tahunan untuk isteri-isteri Nabi. Nabi akan dapat bijirin. Kalau tengok dalam riwayat Muslim tu, tengok 120 sa'. 120 sa'. Bukan sa' tu, sa'. Ausak ni dia banyak lagi daripada bilangan sa'. Sa' tu gantang. Sa' ni ausak. Jadi 120 ausak. 120 ausak, 40 ausak bijirin, 80 ausak ialah gandum. Lebih kurang tu 120 ausak tadi, dia lebih kurang beberapa belas ribu kilo. Saya tak ingat dah. Satu sa' tu 40 kilo je. Tak ingat dah pembahagian tu, terlupa nak tanya tu. Jadi setiap isteri-isteri Nabi akan dapat 2,000 kilo seorang. Bijirin saja tahunan isteri-isteri Nabi dapat. Tapi isteri Nabi pun pemurah. Macam mana pemurahnya Nabi SAW. Dapat bajet tahunan pun tak sampai sebulan habis. Sebab disedekahkan, dihadiahkan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bila datang hadiah daripada Amir Muawiyah, sebanyak apa dia? Sebanyak 70,000 dirham. 70,000 dirham, 1 dirham 40 ringgit atau hingga 50 ringgit. So kita ambil bilangan minimum dia 40 ringgit. Jadi 70,000 dirham kali 40 ringgit, maka 2.8 juta. 2.8 juta tu diberikan kepada
Amir Muawiyah bagi hadiah saja pada Aisyah, pada Ummah Aisyah, Ammah Aisyah. Tapi 2.8 juta tu Aisyah tu pemurahnya, daripada pagi sampai petang habis duit tu 2.8 juta dia bagi pada orang-orang miskin, orang-orang tertentu, sehingga 1 dinar 1 dirham pun tak tinggal untuk dia. Dalam kisah sahabat tadi, hikayatul sahabat tu, 1 dinar pun, 1 dirham, 1 dirham ni RM40 je, tak ditinggalkan untuk dia buat buka puasa pun. Jadi Allahu Akbar, ya Allah. Jadi harta Nabi sebagai Nabi seorang pemurah. Contoh ini diikuti oleh azwajil mutahharat, isteri-isteri Nabi. Harta ini telah disedekahkan oleh azwajil mutahharat dalam masa tidak sampai setahun habis. Macam mana kehidupan Nabi? Itulah kehidupan isteri-isteri Nabi yang telah terlatih sewaktu hidup bersama Nabi SAW. Di peringkat awal, Nabi menyatakan bahawa baginda tidak akan menyembahyangi mereka yang meninggal. Orang mati, Nabi tak sembahyang pun. Jadi peringkat awal memanglah Nabi agak susah sebelum harta-harta ni datang kepada Nabi SAW. Jadi kalau orang tu meninggal, yang meninggalkan hutang, orang meninggalkan hutang, Nabi tak sembahyang jenazah untuk dia. Nabi kata orang mati ni, si mati ni ada tak dia tinggal harta? Tarkah, harta peninggalan. Dia kata tak ada. Ada hutang tapi tak ada harta peninggalan yang ditinggalkan. Siapa di kalangan waris dia, harta dia tak ada, tak boleh nak bayar hutang. Siapa di kalangan waris dia yang mana sanggup untuk bayar hutang si mati ni? Tak ada juga. Okey, Nabi offer lagi. Siapa di kalangan orang Islam yang berada, yang nak bayar hutang dia? Sebab Nabi tak akan jenazahkan orang tu bila dia ada hutang. Pada masa itu Nabi masih lagi harta tak meluas kepada Nabi SAW. Jadi bila tak meluas, maka Nabi kata, kau sembahyanglah jenazah pada saudara kamu, aku tak akan sembahyang. Itu peringkat awal. Tapi selepas itu dah Nabi mendapat harta yang banyak tadi, harta-harta yang ada pada Nabi. So Nabi akan sembahyang jenazah dan Nabi akan uruskan pembayaran harta tersebut. Nabi bayar sendiri, Nabi jenazahkan dia di peringkat awal. Jadi Allahu Akbar. Atau oleh warisnya, atau dibayar oleh orang Islam lain. Di peringkat akhir, Nabi sendiri mengambil tanggungjawab untuk melangsaikan hutang sahabat yang tidak dapat ditunaikan itu. Nabi telah membayar tebusan darah Islam yang telah dibunuh di Khaybar dengan 100 ekor unta, supaya darah orang Islam itu tidak disia-siakannya daripada harta baginda sendiri. Dalam bab dia panggil di dalam bab sumpah. Di dalam bab sumpah nanti, bab bersumpah, berjumpa khasama, dalam bab khasama, iaitu berlakunya satu peristiwa berlaku, iaitu Abdul Rahman, dia bersama dengan sepupunya Huwaisah bersama dengan Abdul Rahman datang ke Khaybar, dan dia berpisah di Khaybar. Sebab Khaybar tu besar, dia pun berpisah. Tetapi setelah itu Abdul Rahman, Huwaisah mendapati Abdul Rahman mati dibunuh. So dia mendakwalah, dia bak khasamah tadi. Maknanya mayat dijumpai di satu tempat, yang mana tempat itu, mayat itu, dan tanda-tanda bahawa orang tempat tadi dibunuh. Orang tempat tadi itu dibunuh oleh golongan tersebut. Maka orang yang mendakwa tadi boleh mendakwa bahawa tempat itu telah membunuhnya. Dan dia kalau tak ada, dia kena membawa saksi. Kalau dia tak bawa saksi, orang mendakwa tadi, orang yang didakwa tadi akan bersumpah 50 sumpah, maka membebaskan dia daripada tuduhan tersebut. Okey, begitu senang. Jadi Huwaisah ni dia dapati Abdul Rahman meninggal. Jadi benda ni telah disampaikan kepada Nabi. Maka nak pergi jumpa Nabi, dia pergi 3 orang. Huwaisah bersama adiknya Muhayyasah, Huwaisah bersama adiknya Muhayyasah, dan dia bawa adik Abdul Rahman, iaitu Abdullah. Jadi dia ni sepupu sepapat dah ni. Huwaisah dan Muhayyasah, adik beradik. Abdul Rahman dengan Abdullah, adik beradik.
Jadi yang meninggalnya, yang dibunuhnya Abdul Rahman. Jadi Huwaisah yang bersama Abdul Rahman tapi tidak melihat macam mana Abdul Rahman dibunuh, cuma didapati Abdul Rahman telah mati saja. Dan Huwaisah datang dengan adiknya Muhayyasah dan adik kepada si mati Abdullah. Datang kepada Nabi untuk mendakwa bahawa orang Yahudi di Khaybar telah membunuh abangnya Abdul Rahman tadi. Maka Abdullah, adik kepada si mati, dia rasa berhak untuk bercakap pada masa tu. Maka dia pun memulakan percakapan. Ajib, Nabi hajar hidup ni, Nabi ajar kehidupan ni. Jadi orang di kalangan, Nabi tanya, siapakah di kalangan kamu yang paling berusia? Dialah yang akan bentang masalah ini, bukan yang muda. Sebab Nabi tengok Abdul Rahman tu, Abdullah tu muda. Nabi kata, siapa di kalangan tua? Orang tua yang bercakap. Nabi ajar adab, orang tua yang bercakap. Sebab tu kita golongan yang tua, veteran, kita dahulukan dalam apa-apa. Golongan orang yang tua dulu sebab dia pengalaman lebih. Dia yang dibenarkan. Itu adab Nabi ajar. Dalam bab serius pun adab masih dijaga. Oh, Nabi kata Abdul Rahman tak boleh cakap, Abdullah tak boleh cakap. Yang cakap ialah orang yang tua. Huwaisah cakap dakwa bahawa orang Yahudi telah membunuh Abdul Rahman. Tapi Nabi kata, kamu ada saksi ke? Masa peristiwa tu kamu ada tak? Tak ada. Kamu tak ada saksi. Al-yaminu alal ad-da'wa alal mudda'i. Bagi yang mendakwa perlu adanya hujah. Al-mudda'i, orang yang mendakwa tadi perlu ada hujah. Da'wa alal mudda'i. Kalau orang yang mendakwa tadi dia tak ada dalil, tak ada hujah, maka al-yaminu ala man ankara, maka orang yang didakwa itu akan bersumpah. Tapi bab khasamah ni, bab yang mayat dijumpai di satu kawasan tadi, yang tak tahu siapa pembunuhnya, yang didakwa dia perlu 50 kali sumpah. Jadi oleh kerana orang Islam, 3 orang ni tak dapat kemukakan dalil bahawa abang itu, Abdul Rahman itu mati dibunuh oleh Yahudi, maka bagi pihak Nabi kata, dan kamu tak ada dalil, maka Yahudi akan bersumpah lah. Kalau Yahudi bersumpah dusta, dah kamu tak keluarkan, kamu tak ada dalil, kamu tak ada hujah, kamu tak ada reason, macam mana nak jatuhkan hukuman kepada yang didakwa? Maka dalam Islam, yang didakwa tadi akan bersumpah. Jadi orang Yahudi bersumpah membebaskan dia daripada tuduhan tadi, daripada kena bayar 100 ekor unta untuk qatl khata'. Untuk qatl khata', kalau hukum dia mana ni, hukum qatl khata'. Qatl khata' hukum membunuh secara tak sengaja. Maksudnya jika sabit kesalahan, dia kena bayar diyah. Dia tidak dikenakan qisas, tapi dia kenakan bayar diyah. Diyah itu ialah 100 ekor unta. Situ. Jadi tak boleh 100, patutnya dia kena bayar 100 ekor unta. Jadi Nabi SAW mengambil tanggungjawab bahawa dia telah Nabi baginda memberi 100 ekor unta miliknya kepada waris si mati. Tu Nabi bagi. Sebab tu saya cerita ringkas sini, dalam bab lain tu dia ada. Saya cerita ringkas. Jadi di sini, di peringkat akhir, Nabi sendiri mengambil tanggungjawab untuk menyelesaikan hutang sahabat yang tidak ditunaikan. Nabi SAW telah membayar tebusan darah seorang Islam yang mati dibunuh di Khaybar dengan 100 ekor unta, supaya darah orang Islam itu tidak disia-siakan daripada harta baginda sendiri. Harta peninggalan Nabi tidak diwariskan oleh sesiapa pun daripada kalangan waris Nabi. Semua harta Nabi dimasukkan ke Baitul Mal. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha datang untuk menuntut harta fadak daripada Sayyidina Abu Bakar, tetapi tidak diberi oleh Sayyidina Abu Bakar kerana harta itu tidak diwarisi oleh keluarga baginda. Kerana sedih dengan penolakan ini, Sayyidatuna Fatimah tidak lagi menuntutnya daripada Sayyidina Abu Bakar sehingga beliau meninggal 6 bulan selepas Rasulullah SAW wafat. Pada zaman Sayyidina Umar, beliau telah menyerahkan harta fadak ini kepada Sayyidina Ali sebagai pemilik, bukan tidak sebagai pemilik, tapi sebagai pengurusan. Ada sedikit perbezaan faham
di kalangan riwayat Sayyidatuna Aisyah dalam menceritakan tiada makanan di rumah Nabi dan tiada minyak ketika kewafatan Nabi. Ini tidak bercanggah dengan riwayat mengenai harta Nabi, kerana harta Nabi tidak satu pun disimpan di rumah Nabi. 8.20 lah, cepatnya masa. Kita ingat nak habiskan hadis ni hari ni. Sikit lagi. Tapi tak apa, kita berhenti dulu di situ. Ada sedikit lagi perbentangan yang kita nak ceritakan. Sebab harta fadat tu 8.20 dah. Saya minta maaf, saya baru tengok jam. Tengah ralik-ralik tengok jam dah 8.20 dah. Okey, tak apa. Kita berhenti di situ. Ma'adri, saya tidak tahu. Jadi harta Nabi kita tambah sikit lagi. Itu Sayyidah Fatimah buat, insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi untuk ini insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pembicaraan kita, insya-Allah. Esok takkan habislah, akan masuk hadis yang tak berapa panjang dah lah. Hadis tu pendek-pendek, hadis kedua ni. Dalam 10 hari juga kita mengambil hadis pertama dengan hadis yang kedua, insya-Allah. Kita sambung untuk esok hari, insya-Allah. Di muka surat 161, saya tidak tahu. Sikit lagi, tapi saya tak nak sudahkan. Sebab ada beberapa perkara nak diceritakan secara sedikit. Jadi panjang pula. So saya bagi masa 1 jam 20 minit saja. Allahu Akbar, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, mertua kami, abang kami, kakak kami, adik kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, warga-warga kami, datuk nenek kami, asatizah kami dan seluruh umat muslimah sekalian, anak isteri kami. Ya Allah, pada saudara-saudara yang kami, ya Allah, khususnya pada Ustaz Faiz yang sakit itu, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah. Pada yang sakit, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah. Ya Allah, pada yang positif COVID-19, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah. Negatifkanlah, ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah penyakit ini, ya Allah, di seluruh dunia, di Malaysia dan di seluruh dunia, ya Allah, supaya dapat kami hidup dengan baik, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah. Ampunilah segala kesilapan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. 10 hari rahmat akan meninggalkan kami beberapa jam lagi. 10 hari rahmat akan meninggalkan kami beberapa jam lagi, ya Allah. Tak lama lagi, ya Allah. Ya Allah, jangan singkirkan kami daripada rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah, kami akan ke syurga, ya Allah. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, kami akan ke syurga. Engkau bermuamalah dengan rahmat-Mu di hari kiamat nanti, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.